Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحول قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita rafakkan kesyukuran Alhamdulillah malam ni dapat kita duduk dalam majlis ilmu sambung pengajian kita kitab Idaman Penuntut. Kalau kita tengok balik, kita dalam bab apa? Oh, kita dalam bab azan. Kita dalam bab azan. Tapi dalam kitab kita sangat ringkas. Muka surat 28, Rumi, Jawi muka surat 58. Yang mana kita dah bahas sebelum ni, iaitu disebut kat sini, kalau kita baca daripada awal, sebab sangat ringkas, kita kena terpaksa panjangkan sikit perbahasan. Kalau tidak, tak lengkaplah perbahasan tu. Ringkas sangat. Maka hari ni kita masuk bab azan lagi. Habiskan dulu. Walaupun tak ada dalam kitab kita, kita habis syarahkan. Hari Jumaat ni kot, baru kita sambung bab sunat arba'at. Bab terlalu ringkas. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang, sebelum seorang itu masuk mengerjakan sembahyang fardu, sama ada hendak sembahyang seorang diri atau jemaah, lebih dahulu disunatkan dua perkara. Pertama bang, yang kedua iqamah, qamat. Bang tu azan lah. Yang bukan fardu dan qamat. Dan sembahyang yang bukan fardu seperti sembahyang sunat yang dituntut berjemaah ada 5. Kalau seterusnya berjadi 7 lah, campur bulan Ramadan. Dan jika hendak dikerjakan berjemaah, sunat diseru dengan as-salatu jami'ah. Dan banyak, ada 4 wajah disebut sini. Yang mana as-salatu jami'ah ni asalnya daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia yang cadangkan untuk as-salatu jami'ah, dan Nabi setuju. Tapi belum sempat apa-apa, dia mimpi seorang sahabat, Abdullah bin Zaid, mimpi dapat mimpi jumpa orang tua. Kita dah bahas sebelum, dah bincang sebelum ni. Lepas tu maka dia ajar lafaz azan dan iqamah, jumpa Nabi. Nabi kata kamu benar. Dan as-salatu jami'ah tu kekal. Tak kekal. Cuma bukan waktu sembahyang fardu, dia pergi ke sembahyang sunat. Asalnya as-salatu jami'ah ni salat fardu. Dia kata, dia bagi 4 wajah. As-salatu jami'atun, as-salatu jami'atan, as-salata jami'atun, as-salata jami'atan rahimakumullah. Dia bagi beberapa wajah. Kita as-salatu jami'ah, jadilah yang tu pun boleh lah. Sama lah tu. Dia jadi sembahyang sunat yang dituntut untuk berjemaah. Ada 5, 2 hari raya, 2 gerhana, 1 minta hujan. 5 je. Semua 5, 2, 2, 1. Dan bulan Ramadan tambah tarawih dan witir. Dan kalau kita tambah, kalau kita kadang-kadang kita tambah lagi kan, as-salatu witri, apa? Asabakumullah lah. Lama. Asabakumullah kan, tambah-tambah lagi. Okey, tak ada masalah. As-salatu tarawih. Apa? Macam tu je. Rahimakumullah je. Rasanya kat Selangor panjang lagi kot. Tambah-tambah. Tak ada masalah lah dengan maksud tu. Jadi 5 jadi 7. Okey, kita dah bahas sebelum ni tu. Ringkas-ringkas saja. Dan macam tu je ke? Macam mana dengan syarat? Macam mana dengan syarat sah azan tu lagi penting? Tak ada lah kitab kita. Saya balik-balik lah kitab lain. Jadi kita terpaksa berhenti kat situ juga.
Sunat abad tu 37 tu nanti next akan datang hari Jumaat ni pun. Cuma hari ni kita sambung lagi walaupun tak ada dalam kitab kita berkaitan dengan azan. Yang mana saya dah sebut dah sebelum ni, walaupun Bilal bin Rabah tidak bermimpi kalimah azan tu, yang mimpi itu sahabat lain, Abdullah bin Zaid bermimpi. Jadi tapi Nabi tak suruh dia azan. Nabi panggil Bilal kerana suaranya lebih kuat. Kan? Kerana suaranya lebih kuat. Maka pertama kali azannya adalah Bilal. Dan teruslah dia menjadi Bilal. Dia menjadi muazzin terus sampai Nabi wafat. Sedangkan orang yang mimpi itu tak azan pun. Sebab tu pernah satu ketika Jibril turun. Jibril tanya, kau tak semayang ke? Tak semayang ke? Dah masuk waktu tak semayang ke? Sebab tak dengar pun azan dekat langit. Macam itulah. Kat langit tak dengar pun azan. Oh ada. Orang lain azan, bukan Bilal. Bilal dia azan sampai ke langit dengar. Gegaran dia tu sampai ke langit. Kehebatan Bilal bin Rabah. Bila orang lain azan sebab dia lebih merdu lagi, maka dia azan, maka tak sampai ke langit. Jadi Jibril turun ingat tak semayang. Rupanya dah semayang. Hebatnya. Hebatnya Bilal bin Rabah. Orang ejek Bilal. Sahabat lain ada ejek. Bukan ejek lah. Peli-peli gitu-gitu lah. Sebab dia kan gelap, hitam. Gelap. Lepas tu Nabi angkat martabat dia. Gelap ke, terang ke, dalam Islam sama je. Angkat jadi orang kanan. Azan orang kanan tu jadi muazzin. Orang kanan Nabi. Dan orang Nabi hiburkan hati Bilal. Dia kata dekat syurga nanti bidadari berebut nak Bilal. Berebut kenapa? Nak ambil Bilal, nak ambil buat tai lalat. Dia kata macam tu. Bilal, kau jangan risau, dekat syurga nanti kau menjadi rebutan bidadari. Pakak-pakak kejar kau. Kenapa ada kejar tu? Nak buat tai lalat. Faham? Sebab tai lalat kalau ada sikit dia comel. Kalau banyak dia jadi pelik agak. Tapi kalau ada satu dua dia comel. Jadi bidadari ni nak cantik dia sibuk dia kejar Bilal. Sebab nak ambil istilah macam tu lah. Nak ambil kulit Bilal tu, nak ambil hitam tu, nak buat tai lalat. Nabi hiburkan hati para sahabat. Tapi ada satu persoalan. Nabi pernah azan tak? Satu soal, Nabi pernah azan tak? Sebab tak pernah ada riwayat pun. Memang Nabi tak pernah azan. Tak ada satu riwayat menunjukkan Nabi pernah azan. Walaupun sekali tak pernah. Soalannya kenapa? Biasanya Nabi buat. Walaupun sekali. Menandakan perkara itu syariat. Menandakan ianya sunat. Kalau buat setiap kali dia jadi wajib. Kalau Nabi buat. Jadi kenapa walaupun sekali Nabi tak pernah azan? Orang lain, sahabat lain yang azan. Kerana Allah menyuruh kita dan waktu tu para sahabat mentaati perintah Allah dan Rasul. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-20, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasul wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul. Jangan kamu berpaling padanya sedangkan kamu mendengar seruan ataupun perintahnya. Itu satu. Macam mana kalau seketika sampai seruan hayya 'alas solah, itu seruan apa? Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, tu panggil. Hayya 'alas solah, tiba-tiba dia ada hal dia tak datang sembahyang jemaah. Dosa besarlah. Nabi panggil. Kerana rahmatnya Nabi, rahmatan lil alamin. Maka azan pun Nabi tak nak, takut ada yang ada kerja tu tak datang bila dengar hayya 'alas solah. Sebab Nabi suruh wajib buat. Hayya 'alas solah. Sebab hayya 'alal falah. Oleh kerana tu sangat berbahaya kalau Nabi panggil orang tu tak ikut apa Nabi panggil. Kerana pernah berlaku satu peristiwa sahabat di tengah sembahyang sunat Nabi panggil. Dia tak datang, dia habiskan solat sunat. Maka Nabi sampai lepas tu baru dia datang. Dia ke tengah sembahyang kan. Masalah Nabi tak tahu dia sembahyang. Nabi sembahyang jadi imam pun tahu, makmum kat belakang, nampak makmum kat belakang walaupun tak ada mata kat belakang. Tapi aku nampak kau orang semua, Nabi kata. Sebab tu kita kata mata satu melihat satu. Mata ni alat untuk melihat. Itu adatnya.
Hukum adat. Adat nak melihat, kena masuk tauhid sikit. Adat nak melihat, kena dengan mata, dengan alat. Baru boleh melihat. Ni, apa dia panggil? Retina, kornea. Benda dalam mata lah, biji mata tu lah. Dengan ada mata baru melihat. Itu hukum adat ke hukum akal? Maksudnya mesti kena ada mata untuk lihat, ataupun tak ada mata pun boleh lihat. Boleh juga. Maknanya mata ni sekadar hukum adat aja. Allah adatkan. Allah buatkan dengan cara begitu. Tapi kalau tak ada mata boleh tengok? Boleh. Siapa buktinya? Nabi boleh tengok kat belakang walaupun tak ada mata kat belakang. Nabi kata aku boleh melihat. Tu kena mengaji tauhid, hukum akal dengan hukum adat. Kalau tidak tak faham apa benda tu. Jadi bila Nabi panggil, walaupun sahabat tu sedang solat sunat, lepas habis sembahyang baru dia datang, Nabi baca satu ayat, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Seruan tu panggil lah, hayya tu panggil lah. Hayya tu seruan panggil. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, kamu datang dengan segera. Solat sunat boleh batalkan. Kalau mak pun boleh batalkan untuk sahut, ini kan pula Rasul. Lagilah boleh batalkan, lagilah kena batalkan, malah wajib batalkan. Solat sunat, lainlah solat fardu. Jadi sekarang itulah baginda tak pernah sekali pun azan, kerana dia diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dia tak pernah azan untuk tidak memberatkan para sahabat untuk datang penuh nanti. Penuh datang. Dan walaupun macam tu pun penuh juga. Ramai juga datang. Kalaulah dia jadi kalaulah Nabi pernah azan silap-silap solat berjemaah hukumnya fardu ain. Pada mazhab Syafi'i kita. Silap-silap. Tapi mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Satu fardu kifayah, yang kedua sunat muakkad. Sembahyang berjemaah. Kenapa cerita sembahyang jemaah? Sebab azan tu ada kena mengena sembahyang jemaah lah, panggil orang sembahyang. Jadi kalau Nabi pernah azan sekali, silap-silap, Imam Syafi'i akan, kaedah Imam Syafi'i buat, dia akan kata solat berjemaah adalah fardu ain. Siapa tak datang berdosa. Tapi mazhab Hanbali ada kaul yang lemah lah. Qaul dhaif dalam mazhab Hanbali, solat berjemaah adalah fardu ain. Dengan maksud siapa dengar azan tak datang berdosa. Sembahyangnya sah. Qaul satu lagi dalam mazhab Hanbali juga tak sah. Dia jadi syarat sah sembahyang. Bila dengar azan, syarat sah sembahyang berjemaah. Kalau tak datang, tak sah sembahyang dekat rumah. Tu mazhab Hanbali. Kita mazhab Syafi'i, dua. Fardu kifayah, orang lain dah buat, kita tak payah. Macam tu. Tukarlah takrif tu. Kita buat, orang lain tak payah. Asyik orang lain buat aja. Fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah. Jenazah ada, siapa tu dah urus? Dah ada orang urus dah. Kita tak payah. Asyik macam tu je kita ni. Biarlah kita buat, orang lain tak payah. Bukan orang buat, kita tak payah. Tu fardu kifayah. Kalau sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Dua je hukum. Dua hukum. Solat berjemaah. Kerana apa? Kerana banyak macam-macam riwayat yang mengatakan tak sampai tahap fardu ain. Walaupun mazhab lain kata fardu ain. Nabi pernah nak bakar rumah kan. Nabi kata, aku nak teringin sangat. Aku nak suruh orang lain jadi imam, azan dulu. Kemudian aku nak suruh orang lain jadi imam. Kerana aku nak pergi malam-malam, aku nak pergi tengok rumah yang ada lampu. Aku tengok ada lelaki, aku nak bakar rumah dia. Nabi pernah teringin. Nabi cakap, aku teringin sangat. Tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat, fardu ain jadi. Tapi Nabi tak buat. Nabi kata, aku teringin je. Dia pergi cari rumah yang ada lampu, dia akan tengok ada lelaki, dia akan bakar. Sebab perempuan tak ada hukum ni, lelaki. Dia akan bakar. Naknya Nabi suruh kita solat jemaah. Naknya. Sampaikan nak bakar rumah. Sebab tu masjid tak boleh tutup. Tak boleh. Nak buat apa? SOP, nak buat apa dia panggil? Nak buat peraturan, buatlah. Tapi tak boleh tutup. Buatlah. Jarak banyak mana pun, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 8 meter. Buatlah. Nak pakai berapa lapis? 3 lapis. 6, 4 lapis, 7 lapis, 18 lapis. Buatlah. Tapi masjid tak tutup. Buatlah. Nak masuk kena cek apa suhu, cek lah. Tapi masjid tak boleh tutup. Buat apa sahaja nak buat, tapi masjid tak boleh tutup. Sebab Nabi nak bakar rumah. Tiba-tiba kita, habis ada penyakit. Yalah, kalau ada penyakit, datang-datang mati. Datang-datang mati. Datang-datang mati. Yalah, tak payah datang lah. Datang, elok tak mati pun. Maknanya ada lagi. Tak sampai tahap tu. Allah tak hantar virus sampai tahap datang masuk masjid mati. Virus tu dia hanya ada di masjid aja. Pelik sikit virus ni. Dia pandai. Dia cari tempat yang ada azan, tempat yang tu je. Pandai virus duduk. Datang mati. Yang tu tak payah datang. Ini datang ada yang tak mati. Elok-elok. Kita dah tahu. Buat penjarakan. Pakai mask elok-elok. Jaga semuanya. Maka kita dapat terhindar daripada penyakit ni kan.
Sebab tu kita buat jarak-jarak. Dah tahu terhindar, buatlah. Ke undang-undang katanya buat jarak ni selamat, tiba-tiba last sekali tak berani pun juga. Sebab apa? Nanti kan kena juga. Sekarang ni jarak ni, kerana apa nak buat jarak ni? Sebab nak elak daripada virus. Kalau buat jarak elak ke? Iyalah. Habis tu kenapa tak buat kat masjid? Tak boleh takut penyakit. Sekarang ni buat jarak ni sebenarnya apa tujuannya? Nak elak penyakit? Elakkan lah. Dah boleh elak. Apa masalahnya? Kat situ lah sikit. Tak boleh banyak-banyak. Orang marah. Tapi cuba masjid tak boleh tutup. Dan azan ni sentiasa kena ada. Malah azan ni banyak tujuan. Banyak tujuan azan. Cuma yang masyhur, tujuan kita yang masyhur sebab nak panggil nak sembahyang kan. Nak masuk waktu itu yang masyhur. Sedangkan tujuan azan ada banyak. Antaranya panggil orang solat dekat masjid ke kat musalla ke, panggil orang sembahyang. Sebab dia ada seruan hayya, hayya 'ala solah kan? Hayya. Ada seruan marilah, maka tujuan azan adalah nak panggil orang sembahyang berjemaah. Itu tujuannya. Dan dia juga mungkin juga tujuan dia nak bagi tahu dah masuk waktu. Dah masuk waktu. Tapi secara tak langsung lah. Dengan azan, maka panggil orang sembahyang. Bila panggil orang sembahyang maknanya dah masuk waktu lah. Tapi kalau kata azan kerana nak bagi tahu orang masuk waktu, salah. Kalau periksa, saya jawab, saya akan pangkal besar. Kenapa azan? Azan kerana nak memberitahu masyarakat waktu telah masuk. Saya pangkal besar. Sebab kalau kata nak panggil orang sembahyang, bila nak panggil orang sembahyang, mesti kena masuk waktu kan? Jadi secara tak langsung, itu right. Boleh. Kerana memanggil orang sembahyang, kerana waktu telah masuk, itu terima. Dia kena ada memanggil orang sembahyang. Itu tujuan sebenar azan. Tujuan azan bukan nak bagi tahu masuk waktu, tidak. Tujuan azan adalah nak panggil orang datang sembahyang. Cuma nak panggil orang datang sembahyang, kena masuk waktu. Jadi masuk waktu tu dia kebetulan. Yang sebenar panggil orang datang untuk jemaah. Sebab apa boleh kita tahu macam ni? Sebab disunatkan, disebut awal-awal di sini, dia kata kat sini, sama ada hendak sembahyang seorang diri atau berjemaah, sunat azan. Jadi oleh kerana itu, jika dia nak sembahyang di rumah seorang diri, dia tak nak panggil orang, azan dia tak boleh kuat-kuat. Azan dia slow lah. Sebab nanti kalau dia panggil azan, orang datang sembahyang kat rumah dia. Dia tak semestinya kat masjid musola, panggil lah kat mana-mana pun, cuma orang je tak datang. Jadi oleh kerana itu, tujuan sebenar azan nombor satu adalah nak panggil orang sembahyang, bukan masuk waktu ya, bukan masuk waktu. Masuk waktu tu dapat daripada kebetulan nak panggil orang sembahyang, mestilah kena masuk waktu. Automatik lah, automatik. Kalau itu antaranya. Dan kita dapat faham, azan ni banyak sebab. Antara sebab azan nak kerja tahajud yang pukul 5 lebih kurang tu, itu azan bukan nak panggil orang sembahyang, nak kerja orang. Kejut tahajud. Kita kadang-kadang tukar dengan tarhim. Kita kadang tukar dengan tarhim, yang panggil yang baca-baca tu lah kan. Tarhim tu. Cuma nak kejut orang tahajud juga boleh dengan azan. Tapi dengan syarat waktu tu lah. Dah hujung-hujung, hampir subuh, mungkin kita kata sejam kot, lebih kurang tu lah. Boleh. Maknanya tu tujuan azan. Dan tujuan azan juga nak azan kat telinga budak. Tu tujuan azan. Ada tujuan yang lain, iaitu ketika anak lahir, azan dulu telinga kanan, qamat telinga kiri. Lelaki atau perempuan sama, azan telinga kanan, qamat telinga kiri. Jika dia tu yang nak azan tu, jika orang tu orang lelaki, orang yang nak azan tu lelaki, maka azan kanan, qamat telinga kiri. Jika anak lelaki atau anak perempuan sama. Tapi kita salah faham. Kita kata anak perempuan qamat, anak lelaki azan dan qamat. Ada setengah tu azan saja, setengah tu azan dan qamat. Anak perempuan qamat saja. Dia silap faham, silap baca kitab tu. Kerana dalam kitab tulis, apabila lahirnya anak, yang hendak ditilik anak tu adalah ketika akikah. Nak buat 2 ekor ke seekor, ditilik jantina anak. Ditengok jantina anak. Jantina anak tu lelaki 2 ekor. Akikah. Perempuan seekor. Jadi ditilik jantina anak lelaki atau perempuan dalam masalah akikah, bukan dalam masalah azan dan iqamah. Dalam masalah azan dan iqamah, yang ditilik orang tu, orang yang nak azan tu lelaki perempuan. Lelaki azan iqamah. Anak perempuan anak lelaki tak tilik, tak kisah. Kalau yang nak azan tu, yang nak melaungkan tu perempuan, kerana orang lelaki tak ada. Sebab mungkin malam-malam ke, lelaki tak ada ke, doktor tak ada ke, doktor semua perempuan ke, tak kisahlah. Yang penting tak ada orang lelaki. Kalau ada orang lelaki pun tak siapa-siapa, dia tak nak tolong ke, tak nak azan ke. Yang ada perempuan.
Yang perempuan tu mungkin nurse ke doktor ke, tak kisahlah, yang ada perempuan je. Jadi anak baru lahir kena azan tu. Kena dengarkan dekat telinga dia kalimah seruan tadi tu. Jangan bagi dia dengar benda lain dulu. Jadi perempuan azan. Ya, bila perempuan azan tak ada, qamat saja. Sebab tu dari segi nak azan atau iqamah, ditilik siapa yang nak melaungkan. Yang nak lelaki azan iqamah. Perempuan qamat saja. Kita terbalik. Kita tak anak perempuan qamat saja. Bukan anak orang tu. Orang yang nak tahu tu. Kita terbalik. Baca kitab betul dah, tapi itulah. Ngaji kitab kena guru kau kadang-kadang. Kadang-kadang boleh juga baca, ada yang boleh, tapi kebanyakannya tak boleh. Memang kitab tulis macam tu dia salah baca. Contoh antaranya akikah pada hari yang ketujuh, disunatkan akikah hari ketujuh, dan dicukur rambutnya. Di akikah hari yang ketujuh, 2 ekor kambing yang sama rupanya. Dalam kitab tulis macam tu. 2 ekor kambing kalau lelaki, sunat akikah lelaki, 2 ekor kambing yang sama rupanya. Nya tu kembali kepada siapa? Domainnya. Kembali kepada anak je. Kembali kepada kambing tu sama-sama rupa. Jangan ambil saya satu hitam, satu putih. Jangan nak ambil putih sama putih, muka pun nak sama. Kalau boleh tanya, ni adik-adik? Adik-adik tiri ke adik-adik betul? Tanya kalau boleh tuan tu. Tuan kambing. Ataupun kalau tak ada pun tengok ni lebih kurang nak sama. Yang ni nak sama, yang tu. Lagi afdal. Tapi kalau silap faham lah, kita nak cari macam mana. Lepas tu lah dicukur kepalanya. Cukur kepala budak tu ke cukur kepala kambing? Hati-hati baca kitab. Nanti sibuk dah cukur kepala kambing. Jadi ya, seruan azan disunatkan bila orang tu lelaki, yang nak tu lelaki. Sama ada doktor ke ayah dia ke datuk dia, tak kisah. Janji lelaki, azan dan iqamah. Anak perempuan pun sama, anak lelaki pun sama. Kalau orang tu perempuan, sebab orang lelaki tak ada, dah pupuh dah. Orang lelaki tak ada, tidur balik semua kat rumah, tak peduli. Yang tak ada, doktor kan, nurse tolonglah. Nurse pun ambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab dalam azan tidak disunatkan bagi orang perempuan, malah ada keadaan haram orang perempuan azan. Tapi qamat je. Qamat je. Sebab tu bila orang perempuan, qamat. Qamat nak semayang pun sama. Qamat, bukan azan. Sebab nak menanamkan kalimah tauhid dekat budak tadi supaya dapat dielak daripada gangguan ummu sibyan panggil. Ummu sibyan tu jin kacau, makam budak. Dia buat muka udu-udu, nangis budak tu, macam tu lah. Ummu Sibyan nama setan tu, nama jin tu, Ummu Sibyan. Dan antaranya gangguan makhluk halus. Ini kita biasa, gangguan makhluk halus azan juga. Azan, tapi azan dia tak boleh azan macam kita ni. Macam dayu-dayu tak boleh, dia azan dia lain sikit, keras sikit. So nak halau setan kan. Janganlah dayu-dayu, nanti setan lagi datang pula. Dia cara dia keras sikit lah. Ada cara azan dia 4 penjuru dan sebagainya, cara nak azan. Jadi tak semestinya masa waktu. Antaranya nak halau setan. Antaranya nak halau setan yang merasuk orang. Sama juga azan. Azan bagi setan tu pergi. Ataupun orang yang terlalu dilamun cinta. Azan juga kat telinga dia tu. Dia panggil gila bayang kan. Gila bayang macam tu kan. Azan kat telinga dia. Setan ada tu. Setan. Antaranya cerita yang parah lah, cinta parah. Tak. Yang itu tak lagi sebab masuk gila talak tu apa? Nanti kan cerita-cerita salah maksud. Dia talak tu maksud dia bercerai, lepas tu dia nak rujuk balik. Itu masalah ke tu? Itu kena masuk bab lain tu. Sebab kalaulah dia cerai, mana ada istilah gila talak? Kalau dia cerai, talak raj'i, talak 1 2, dia tak ada. Kalau talak 3 tu adalah kot. Itu dia panggil gila talak kan tu. Talak 1 tak 2 dia tak panggil gila talak ke macam mana? Dia tak tahu dia dari segi istilah. Jika masuk gila talak tu cerai kali pertama dan kali kedua, talak 1 dan talak 2, mana ada gila talak? Laki dia nak rujuk, boleh rujuk macam tu aje. Aku rujuk pada nikah aku yang terdahulu dah. Kau setuju tak setuju, kau punya pasal. Sebab ketika cerai talak raj'i yang pertama dan yang kedua, baru sebelah kaki je keluar rumah. Dia masih lagi isteri je tu. Tapi isteri sebelah kaki je maksudnya. Maksud isteri tak boleh buat macam isteri betul, tapi masih lagi isteri. Kalau dia kejut pukul 3 pagi suruh buat nasi goreng Cina, kena buat walaupun dah cerai. Selagi dalam iddah. Sebab tu kata tak ada gila talak. Mana boleh? Kau rujuk ajalah. Tapi kalau talak 3 ada lah. Sebab tak boleh lah. Itu Cina buta. Tahlil. Bahasa Arab panggil tahlil.
Ataupun Cina buta. Kesian Cina. Dia yang jadi. Yang Cina buta tu dia tengok bumbung pun. Itu pun setan juga tu. Setan juga tu. Azan kat telinga dia. Harap-harap hilang lah kegilaan talak dia tu. Apa dia? Pernah berlaku kat Malaysia ni. Satu keluarga yang melahirkan anak, dia tak ada orang Islam yang boleh azan tu, perempuan semua tak ada azan. Sekali doktor Cina, dia tahu dia biasa dengar azan. Allah. Doktor Cina azan. Oh, jam. Dia macam dia syarat azan kita akan bahas lagi kalau sempat. Antara syarat azan dia mesti Islam. Tak sah lah, cuma azan-azan lah. Kan ada kan orang-orang kafir kan kadang astagfirullah, dia orang kafir, masya-Allah, assalamualaikum. Kan dia akan macam-macam orang kafir ni. Dia bukan main-main. Dia suka benda-benda macam tu. Dia azan, contoh dia azan, tak jadi azan tu. Tak jadi, maksud tak sah. Cuma dia tak berdosa, memang dia kafir, dosa pun memang kafir lah kan. Cuma tak ada orang lain, perempuan semua tak reti azan, Allah, tak reti azan, tak reti iqamah, teruk sungguh tu. Dan doktor Cina yang azan. Oh, kesian. Patut tak payahlah, dah tak ada orang. Macam mana dah orang lelaki perempuan tak reti? Macam mana? Habislah sunat kan. Apa? Macam pernah satu ketika berlaku dulu masa ayam murah tu. Akhir kali dia orang bunuh semua ayam. Dia bunuh ayam sebab nak bagi ayam tu kurang, jadi macam mana dah? Pandailah orang berniaga. Kita pun pelik juga, bunuh ayam rugi lah. Tak, dia orang bunuh ayam tu. Dia pun lupuskan ayam supaya kurang ayam. Jadi macam mana penawaran ni jadi naik harga. Ada satu, saya ingat masa tu. Jadi yang ceritanya ada seorang kawan, dia Bangladesh. Dia kerja sembelih. Di kedai Cina tu, maksudnya kedai ayam tu. Bukan kedai lah, macam ladang ayam lah tu kan. Kebun pula. Reban yang besar lah, banyak lah. Dia tukang sembelih. Dia tak pakai alat lagi masa tu. Yang cup tak pakai tu. Dia pakai tangan betul. Dia yang sembelih. Tapi toke di Cina ni tengok je sembelih. Baca bismillah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang bismillah Allahu akbar, bismillah. Bila jadi macam tu, diorang ni tak ada kerja. Tak ada kerja, dia kena berhenti kerja. Sebab nak naikkan harga ayam. Saya tak ingat tahun 80-an ke 90-an ke, tak ingat lah. Nak naikkan harga ayam. Akhir sekali sembelih ni kan dia kan nak jual kat orang Melayu. Dia sembelih bismillah. Cina. Bismillah. Tak boleh weh. Tetap tak sah juga apa sembelihan tu. Sebab yang wajib tu bukan bismillah. Bismillah tu sunat je dalam sembelih. Bismillah lembu, sembelih kambing, sembelih ayam, kita salah faham kadang-kadang. Kita kata bismillah tu wajib. Tak wajib bismillah, sunat ketika sembelih. Yang wajib tu orang tu Islam. Orang yang sembelih tu Islam ataupun ahli kitab. Ahli kitab dah tak ada. Kitab Islam tu yang baru sah. Walaupun tak baca bismillah. Walaupun nyanyi lagu, sambil nyanyi lagu, Alicat. Sah. Sah. Janji di Islam. Yang ini orang kafir. Bismillah lah, bacalah apa pun. Tak sah sembelihan. Silap faham. Sama macam tadi. Dia tengok orang Islam kena azan. Azan dah tak ada terketi, dia pun azan. Ui, hebat tu. Arab boleh hidayah masuk Islam dia. Sebab orang kafir ni takut dengan azan. Dia takut sangat. Dia kata sihir. Dia kata jangan sihir. Sihir. Habis kalau suami tak dapat masuk macam mana? Tak dapat masuk apa labor room. Betul kot, labor room. Lama tak dengar labor room kan. Betul lah. Macam mana tak boleh apa ni, nurse lah, doktor ke? Sebab dia ada tanggungjawab sebagai doktor, dia juga ada tanggungjawab apa? Tanggungjawab dia panggil tanggungjawab agama. Dia ada tanggungjawab civik, dia ada tanggungjawab macam-macam kan? Tanggungjawab jenis masyarakat, tanggungjawab kerja, tanggungjawab semua ada. Tanggungjawab sebagai seorang manusia, tanggungjawab sebagai seorang Islam mana? Ada doktor lah. Kalau doktor tu. Kalau doktor perempuan lah. Doktor lah. Doktor. Dan akhir sekali tak boleh, mak dia sendiri. Dah tak boleh, sakit-sakit pun sabarlah kejap. Azan. Sebab biar sampai kalimah tauhid dalam telinga dia dulu. Azan tu penting azan. Tapi kalau mak dia iqamah lah. Slow je, tak payah kuat-kuat dekat tengah, nak slow je, relax je. Kemudian kalau terlalu marah juga azan juga. Terlalu marah, orang azan. Orang yang marah tu, dia marah sangat, azan dengan dia kat telinga dia. Azan. Jangan dekat sangat ah. Azan. Oh, marah-marah jauh sikit lah, agak-agak lah, standby nak lagi. Pandai-pandai lah nak hidup. Macam ditimpa musibah banjir tu, bukan banjir tu. Banjir tu. Oi, banjir macam tu.
Maksudnya banjir yang banyak, yang habislah barang kita banjir. Tu waktu kejadian. Bukan dah banjir. Itu nak azan apa bendanya. Yang waktu permulaan tu, air masuk, air. Banjir ni. Azan kuat-kuat. Terbakar, azan. Tapi padam api dulu. Bukannya bakar je azan. Tidak, padam api. Ada yang tak boleh padam, dia lah yang azan. Jangan sepakat-pakat azan. Siapa nak padam api? Padam kena padam. Azan tu yang tak boleh, yang tak ada, tak boleh nak buat apa daripada duduk saja, azan lah. Azan ketika kebakaran. Dekat pondok mana yang terbakar tu? Azan. Pondok yang kat Kedah tu. Pak Ya, pondok tu. Memang masyhur lah. Dia punya Tok Guru dia azan. Dah tak boleh buat apa dah. Ramai mati tu. Tak boleh buat apa dah. Angin taufan, azan. Gempa bumi, azan. Ketika peperangan, tengah berlaku perang, azan. Takut kan? Azan. Itu antara yang dituntut. Dan ada ulama' dia kiaskan sikit. Yang ni ramai yang tak setuju lah. Sebab dah kias. Yang tadi tu semua yang berlaku, yang boleh terima lah. Maksudnya kalau boleh terima. Yang ni kias, ada setengah orang tak boleh terima kias-kias ni. Kias jauh lah. Bila nak menghantar orang tu musafir, nak keluar musafir, azan. Bukan orang nak musafir tu, orang yang nak hantar tu, azan. Biasa kita pergi Mekah. Jadi bukan Mekah tu. Yang penting musafir tu. Cuma nak pergi Mekah tu musafir lah. Tapi kita salah faham. Kita kata nak pergi Mekah sunat azan. Tidak. Nak pergi musafir sunat azan. Cuma nak pergi Mekah kena musafir. Macam mana nak pergi? Maka sebab tu azan. Tapi kita macam biasalah. Sunat. Bukan orang musafir tu tak sunat azan. Orang yang nak hantar tu sunat azan. Tak kisahlah dekat rumah boleh hantar, tengah jalan boleh, dekat airport pun boleh. Ya. Berapa lama? Tak azan sekali je. Maksudnya dia nak gerak dah ni. Okey, contoh kalau kita ambil di rumah nak naik kereta. Ada setengah kata nak keluar pintu tu, standby, start siap-siap dah. Maksudnya lepas azan tu terus pergi. Lepas azan, nanti jangan lupa ya hantar postcard, terus keluar. Banjir terbakar kenapa? Tak ada, dia tak ada berapa kali. Dia seorang tu azan, lepas azan sampai. Cuma penat sakitlah tekak. Dia tak ada beberapa kali. Selagi benda tu sedang berlaku. Gempa bumi sedang berlaku, azan. Banjir yang maksud tu tengah banjir. Bukan banjir tenang tu kan, banjir tengah banjir tu. Azan sampai penat lah. Kena histeria. Azan dekat orang histeria tu. Macam tu lah. Sampai penat. Sama ada orang histeria tu penat ataupun dia yang azan tu penat. Kadang-kadang berlakon aja tu. Lepas penat dia nak buat azan. Dan apabila nak menghantar orang musafir tu sunat azan, maka dikiaskan lagi. Nak hantar ke kubur pun azan. Yang ni paling ramai tolak. Sebab dikiaskan daripada alam rahim ke alam dunia, alam syahadah. Maksudnya dilahirkan. Sunat azan kan? Daripada alam syahadah ke alam kubur. Yang tu memang kias. Maka sebahagian kecil ulama' dia kias juga. Azan juga. Tapi bunyi pelik sikit lah tapi azan. Tapi ramai yang tolak buat ni. Ramai yang tolak. Dia kata apa pula. Orang nak masuk kubur dia pergi azan kat situ. Macam tu kan. Tapi macam mana pun kalau berlaku, dia diam je lah. Masih lagi ada ulama' yang masih membenarkan lah. Kias. Iaitu kalau daripada alam rahim kepada alam syahadah, alam dunia azan, daripada alam kubur, alam syahadah ke alam kubur juga masuk kubur lah, azan. Sunat azan. Cuma dekat kubur tu, kat kubur tu nak azan memang lain macam lah sikit. Memang lain macam lah. Dan ditolak oleh Ibn Hajar Al-Haythami tolak dalam kitab Tuhfah dia. Tolak. Sebab daripada alam dunia nak ke alam barzah memang tak disunatkan, dia kata. Malah dia larang, kata Ibn Hajar. Tapi sebahagian kecil ulama kata boleh juga. Jadi benda tu lah. Okey, masuk kita sikit sebelum habis ni. Okey, berkaitan dengan syarat sah. Yang ni yang last lah, syarat sah. Syarat sah azan dan iqamah. Mudah je, ada 10 syarat. Yang pertama, syarat sah azan dan iqamah ni, bila sebut azan sekali dengan iqamat lah, samalah. Islam, yang sebut tadi Islam. Kafir tak sah. Itu syarat yang pertama. Standard lah, nak semayang pun Islam semua kan. Standard lah tu. Azan Islam. Kalau tidak tak sah. Yang kedua, tamyiz ataupun mumayyiz. Tak sah yang kanak-kanak belum mumayyiz azan walaupun sedap macam mana pun.
Masuk mumayyiz ni biasalah dapat bezakan yang baik, buruk, najis, tak najis, bahaya sebagainya dapat beza. Makan sendiri dan sebagainya, basuh berak sendiri, maka mumayyiz lah budak tu. Paling awal biasa 4 tahun, 5 tahun, maksimum paling lewat pun 6 tahun. 7 tahun dah memang mumayyiz dah. Kan? Dia bergantung pada genetik budak tu. Lagi genetik baik, grade A punya cepat mumayyiz. Grade A macam mana? Ayah pensyarah, mak doktor. Anak 3 tahun mumayyiz dah. Biasanya macam tu. Genetik orang akademik yang cekedik-cekedik. Kalau sama kan tok guru samalah. Ayah tok guru, mak anak tok guru. Kalau perempuan nak cakap tok guru macam mana? Anak tok guru. Hebatlah juga. Maka anak biasa 3 tahun, 4 tahun mumayyiz dah. Dia bergantung tu. Kalau biasa-biasa ni lambat sikit. Sekadar mumayyiz je, bukan menandakan dia jadi bijak, tak ada. Ramai anak doktor pun tak sekedik, anak pensyarah pun tak sekedik, ada ke kan? Biasa-biasa je ada je. Ramai anak nelayan ni biasa-biasa ni. Oh, tapi cerdik kalah habis yang lain-lain kan. Tu sekadar je, sekadar nak beritahu je. Dan kalau kata yang azan tu tak memayyiz, tak sah, ataupun dia memayyiz tapi ketika itu dia tidak memayyiz. Maksudnya mabuk. Mabuk mana memayyiz? Sebab ketika mabuk tu, maka orang mabuk pun tak sah juga. Cuma kalau kanak-kanak tu dah memayyiz, cuma belum baligh, hukumnya makruh. Azan makruh. Makruh jika ada jika. Jangan tulis. Makruh jika tak ada orang yang besar, orang dewasa memerhati. Orang jaga. Baru makruh. Dia je. Biasa dia bagi kat budak tahfiz. Surah masjid ada bagi kat budak tahfiz untuk azan, mudah dia kata. Jadi dia biar je. Budak tahfiz tu pula tak balik, katalah umur 10 tahun, 11 tahun. Maka dia suruh azan. Yang jadi imam tahfiz yang umur 18 kot, yang besar sikit. Yang jadi imam. Ada masjid surau macam tu. Jadi yang azan ni umur 10 tahun, makruh. Dia kena ada orang yang memerhati, orang yang dewasa ni lah, orang baligh memerhati dia azan. Walaupun dia azan tu tahfiz sekalipun. Dah mumayyiz makruh. Tak mumayyiz tak sah. Dah mumayyiz tapi belum baligh makruh. Makruh jika tak ada orang dewasa yang memerhati. Kalau ada orang dewasa memerhati, tak apalah. Maksudnya tak makruh lah. Sebab kanak-kanak, budak-budak, kadang-kadang dia lebih awal sikit, lewat sikit, macam-macam lah. Kadang-kadang dia macam-macam lah budak-budak ni. Okey. Dan antara lain adalah orang fasik, sama juga makruh. Orang pakai gelang, pakai rantai, makruh azan. Kecuali sama juga dengan tadi. Kait dia jika tak ada orang memerhati. Jika ada orang yang adil, orang yang dewasa biasa yang okey ni memerhati, okey, tak ada. Memerhati tu maksud jaga, tak makruh. Kemudian orang buta juga. Sama juga. Orang buta pun makruh azan. Samalah jika tak ada orang memerhati. Jika ada memerhati, maksudnya bagi tahu masuk waktu sebagainya, tak apa. Sebab apa? Orang fasik makruh. Sebab orang fasik buat dosa, mungkin dia buat macam-macam kat azan tu. Mungkin dia ubah, mungkin salah, mungkin tak masuk waktu, macam-macam. Kenapa orang buta makruh juga kalau tak ada orang yang jaga? Sebab boleh jadi salah waktu sebagainya. Samalah. Sama tujuan, sebab tu makruh. Apa dia? Orang buta, ya. Abdullah Umi Maktum nama dia. Tukang azan Nabi yang kedua. Buta. Cuma yang buta tu secara umum kita tengok buta. Tu buta, boleh tu. Memanglah ada orang merhati. Kecuali subuh kan, dia special sikit. Subuh dia nampak. Allah buka hijab, dia jadi tak buta. Tapi tak nampak orang. Dia cuma nampak matahari je. Fajar dia nampak. Maka dia azan subuh. Subuh aja. Yang lain dia tak nampak. Maka orang lain yang cakap, dah masuk dah, pergi azan. Itu orang mati ada. Bukan dia sendiri pergi. Abdullah Umi Maktum ni. Sebab tu kalau kita tengok Abdullah Umi Maktum buta, dia azan tak makruh pun. Memang ada orang memerhati. Sebab tu ada kait. Kalau tak ada Abdullah Umi Maktum, maka orang buta azan makruh total. Memang makruh terus. Tak ada kait-kait dah. Tapi sebab ada Abdullah Umi Maktum lah jadi makruh jika tak ada orang perhati. Sebab kalau tidak takkan sahabat buat kerja makruh. Tu nampak ulama istinbat hukum tu. Dan lelaki, perempuan tak sah azan perempuan. Tapi ada sebagian ulama kata sah azan tapi harus je, tak dapat fadilat pahala azan. Dia cuma dapat pahala zikir. Sebab azan kan zikir, Allah Akbar, Allah Akbar, kan dapat pahala. Dia dapat pahala tu je. Tapi azannya tidak sah, dapat pahala zikir je.
Sedangkan azan pahala dia bukan zikir. Pahala dia setiap orang dengar, orang datang sembahyang, dia dapat pahala orang tu. Setiap benda hidup yang dengar, macam-macam tu, muazzin besar pahala dia. Semua benda-benda hidup yang dengar azan dia laungkan tu, semua doakan dia. Tapi perempuan tak dapat semua. Yang dapat pahala zikir, macam mana dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat pahala kan? Macam tu juga dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan. Sebagai ulama. Dengan syarat juga. Syaratnya tak ada lelaki dengar. Kalau ada lelaki dengar, jadi silap boleh jadi haram. Bila lelaki dengar. Tak ada lelaki dengar, kuat, makruh. Kalau azan biasa-biasa, slow-slow, macam komat tu je dia punya azan, perempuan je semua dengar, harus. Harus dengan maksud dapat pahala zikir je. Dan sebahagian besar juga ulama' mengatakan langsung tak sah terus azan tu. Tapi tak berdosa, tak sah azan. Hanya lelaki je. Kan itulah yang komat budak tadi tu. Perempuan komat budak tadi. Dan kena tunggu masuk waktu. Kecuali waktu subuh. Subuh boleh sebelum masuk waktu pun tak apa. Nak kejut tahajud. Macam orang gila tu kan. Orang gila azan pukul 3 petang. Buka mic. Dia perhati je. Pakak berderu datang. Penuh satu kampung datang. Apa gila pukul 3? Oi, rupanya orang gila. Orang gila kau azan pukul 3 petang. Kata kau lah gila orang gila tu. Masa azan betul-betul kau tak datang. Masa azan tipu kau datang. Siapa gila? Kau lah gila. Orang kata. cerita orang gila. Itu yang keempat masuk waktu. Yang kelima tertib antara kalimah. Yalah, jangan main tukar-tukar. Tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Jangan tukar-tukar. Kalau tertukar, biasanya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tertukar. Sama ada tak sengaja ke tak kisahlah. Dan ataupun tengah-tengah tu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, orang kat belakang, hayya 'alas solah. Kata orang bagi tahu, dia hayya 'alas solah. Bila dia hayya 'alas solah, hayya 'alal falah tadi tak kira sebab tak ikut tertib dan dia kena hayya 'alal falah sekali lagi. Tak batal, tak perlu daripada awal. Lainlah lama dah habis dah azan, tiba orang datang. Apa kau azan tadi terbalik ah? Dia kena azan balik. Maksudnya kena tu maksud sunat azan balik. Sebab tak sah dah lama dah. Tapi kalau hayya 'alal falah, hayya 'alas solah. Tak ada. Hayya 'alas solah boleh terus. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi orang dengar, tadi hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah balik. Bantai je lah. Memang macam tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi tertib tu wajib. Yang kena mualat berturut-turut, tak boleh berhenti lama. Biasa azan, kemudian dia berhenti. Lama, berhenti lama. Kalau berhenti minum air, sekejap makruh. Berhenti tutup kipas. Kipas laju. Tak boleh nak tarik. Tak boleh nak tarik sebab kipas tu. Dia pun tutup pergi sana. Datang balik. Tutup. Makruh. Jika tak lama. Minum air. Kalau terlekat tu tak adalah makruh kot kan. Kalau dah terlekat kan. Tapi kalau yang lain-lain saja minum. Makruh. Kalau tutup tingkap ke. Tingkap terbuka pula. Allah. Tutup tingkap. Lepas tu sambung azan kan. Orang tak tahu. Memang berhenti kejap pun. Orang ingat dia duduk macam tu. Makruh. Semua makruh. Makruh kerana dia buat benda lain walaupun orang tak tahu. Makruh. Bercakap makruh tak? Makruh. Walaupun orang tak tahu, makruh. Makruh. Tapi azan sah lah dalam nama makruh kan. Dia pergi berjalan-berjalan ke, makruh. Sama macam dia kena berterusan, dia kena mualat terus berterusan. Makruh cuma sah-sah. Dia macam akad nikah, aku terima nikah tu kan. Yang orang Melayu saya tak faham, satu nafas. Bukan satu nafas. Satu majlis dan jangan ada jarak yang lama. Aku nikahkan nikah. Aku terima nikah. Lek lo menaik lo. Tu je. Jangan buat benda lain. Aku terima nikahnya. Tak boleh pula. Tak ada. Lampau lah. Apa? Topik lama tu. Uruh tak boleh. Mazhab Syafi'i dobek lama dia memang tak ada. Kita kena buat sendiri. Dobek dia uruh. Uruh tu maksud macam ni. Bahasa mudah dobek uruh tu lama atau sekejap tu uruh. Uruh pula dobek uruh adalah tanya orang agak-agak lama tak? Dia kata lama. Lama. Tapi lama. Kejap. Tak lama lah. Kejap tu tak kena lama. 2 orang je kata lama. Lagi 20 orang kata kejap. Kejap. Dia uruh gitu lah. Jadi kita nak tak nak kita letak, maka ulama dia akan cuba letakkan, dekiahkan perkara-perkara yang lain. Dalam mualat satu nafas, dalam masalah Fatihah kan. Satu nafas saja nak tarik sekali lagi. Putus mualat ketika baca Fatihah.
Saja-saja lah, bukan sesak nafas. Sesak nafas tak apa. Jangan buat hal. Nak baca Fatihah punya, saya tahu. Qalu innalillah terus. Sebab takut putus mualat Fatihah. Ini kalau saja-saja. Bismillahirrahmanirrahim. Putus mualat. Putus. Kenapa? Tanya dulu. Tak putus lagi. Tanya dulu. Kenapa? Saja je. Putus mualat. Bismillah balik. Bismillah balik. Tapi tak ada Covid kot. Kau 10 kali pun tak putus mualat. Jangan mati dah. Itu uruh lah tu. Tadi. Jadi samalah. Uruhnya satu nafas. Tu uruh. Uruhnya satu nafas dalam masalah tu. Jadi ulama bahas juga kadar uruh pula kadar subhanallah. Tu biasa juga kita dengar. Uruh kadar subhanallah. Jadi lain ni pun boleh kiyas jugalah kadar subhanallah. Paling mudah jangan lebih 2 saat. Maksimum 2 saat. Lebih kurang kot. Itulah. 2 saat tu tak ada. Uruh tu ada. Nak tentu tu payah tu. Nak tentu tu payah. Dia dikira ramai, kira majoriti. Kalau kita agak-agak ni macam dia semua dalam mazhab Syafi'i macam tu lah. Air mutaghayyir, air yang berubah. Berubah sikit ke berubah banyak? Berubah sikit dengan benda suci masih lagi mutlak. Jatuh benda nila ke sikit je berubah, masih lagi mutlak. Banyak dah jadi mutaghayyir, air yang berubah. Dobek sikit banyak, sama eh. Kalau 20 orang, sikit banyak. Air klorin. Kalau kita buka cuci logik tangki. Buka-buka bau klorin. Kalau air klorin mana air mutaghayyir, air yang berubah bau, maka tak boleh ambil wuduk. Kena buang dulu. Sekarang ni kalau berubah sikit masih lagi mutlak. Boleh ambil wuduk. Sama juga. Uruh juga. Nak tentu banyak ke sikit. Memang semua mazhab Syafi'i macam tu. Semua uruh. Bab kadar bacaan Fatihah muafiq masbu' pun huruf. Semua huruf kalau kita tengok. Cuma ulama tolong kita letak 20 saat lah apalah sebagainya kan. Okey. Yang ketujuh seorang je, tak boleh 2. Kalau dia sakit tekak, orang lain kena azan daripada awal. Kena azan daripada awal. Maksudnya tak boleh 2 orang. Sah seorang je. Apa dia? Tak dengar. Yang duet tu memang tak sah. Memang saya ada dengar juga. Lama dah tu. Dalam TV pun ada ya. 3 orang, 5 orang. Tapi tak tahu yang tu duit tak. Sebab dia azan ni, lepas tu orang lain. Mungkin azan semua lain-lain. Tapi tak tahulah. Cuma kalau ikut TV tu, pop orang lain. Tapi nampak macam orang tu duduk jauh-jauh. Macam berbeza. Macam dia maksudnya dia buat rakaman ini, rakaman dia edit. Nampak macam tu. Tak kisahlah macam mana pun. Tapi kalau 2 lebih daripada seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, tak sah azan tu. Yang dalam YouTube tu memang, tapi suara sedap lah tu. Tarik. Yang ni pun balah tarik. Orang belajar tarannu kan. Dia tarik yang seronok. Dia bagi dia lambung kan. Dia tarik tinggi lagi. Tarik sikit. Mantap. Tak sah. Mantap tapi tak sah. Sebab dia duduk dalam bilik Bilal. Dia nampak benda tu. Tak tanya Google. Google pula. YouTube. Type Bilal duet. Azan duet. Azan berduet. Lebih kurang macam tu. Dengar. Memang sedap. Tapi tak sah. Tapi tak sah. Tak sah azan tu. Tapi berdosa ke? Taklah. Makruh tu pasti. Tapi tak sah azan tu. Maka tak dapatlah pahala azan yang sepatutnya dapat. Tu je. Jangan kata sampai lebih-lebih pula. Macam itulah lebih kurang. Yang tu yang ke-7. Kau apa dah? Sikit lagi. Yang ke-8 bahasa Arab. Bahasa Arab yang ke-8. Bahasa Turki tak boleh. Kenapa sebut Turki? Sebab Turki dulu tukar. Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk. Dia menukar azan kepada bahasa Turki tahun lepas jatuhnya Khalifah Uthmaniyah 1924. Dia di antara yang bertanggungjawab menjatuhkan khalifah yang terakhir. Siapa nama? Sultan Abdul Majid yang terakhir. Geng Bani Saud juga. Geng Saud, geng ni akhir sekali jatuh khalifah yang terakhir. Yang dah lemah khalifah Islam ni. Yang dah melemah. Dia ambil peluang, ada perjanjian Balfour lah, apalah perjanjian macam-macam tu. Akhir sekali jatuhlah, dah tak ada dah. Maka disempadankan negara umat Islam. Dulu tak ada. Aceh sama, semua sama. Semua. Apa? Melaka dulu sama, semua sama. Nusantara semua di bawah satu bumbung khalifah Islam. Tapi lepas 1924 hancur, antaranya Kamal Atatürk ni lah. Dia pun sempadankan. Ini negara kau, ni negara kau. Kau duduk diam-diam. Aku tak kacau serang kau, aku serang negara dia. Padahal Islam. Kau jangan sibuk. Sebab kau tu negara kau, ni sempadan kau. Dia sempadankan negara-negara umat Islam. Sebab tu sekarang ni berlaku apa-apa dekat negara Islam tak ada rasa pun.
Ada rasa tak? Dulu rasa. Orang dulu rasa. Tahun 1924 sebelum. Oh, Aceh kena. Diorang rasa, diorang hantar askar. Hantar bantuan. Tanah Melayu kena. Patani dulu kena. Diorang hantar. Terasa. Tapi sekarang tak rasa dah. Sebab sempadan. Tu bukan Malaysia. Dia macam tu. Itu Syria. Syria dengan Malaysia jauh. Dia macam biar macam mana diorang. Tu diorang punya negara. Kita syukur negara kita. Tu lah. Asalnya tak macam tu. Umat Islam tak macam tu asal usul. Kamal Atatürk punya hal lah ni. Dia tukar 1930. Dia tukar. Sehingga ditukar balik kepada bahasa Arab 1950 bila pembangkang menang. Lepas tu pembangkang pun kena menang sekali-sekala. Baru dia jadi elok. Pembangkang menang baru dia tukar balik. Jadi bahasa Arab balik. 1950 tak silap. Dia tukar balik bahasa Arab. Antara kekejian yang Mustafa Kamal Atatürk buat ni, dia tukar undang-undang Islam yang asal tu, Turki tu, kepada undang-undang sekular, perlembagaan barat. Dia asingkan politik dengan agama. Tu diorang punya kerja. Sekular punya kerja. Cetak Quran bahasa Turki. Cuti umum hari Jumaat tukar hari Ahad. Kita tiru. Sebaik ada juga negeri-negeri yang tak. Tukar kalender Islam. Sekarang suruh 12 bulan suruh apa? Suruh sebut satu-satu. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Laju aja. Muharram, Safar, jap kena nyanyi. Muharram, Safar, Jahannam kita. Kena nyanyi. Nak ingat 25 Rasul pun menyanyi. Nasib baik ada Raihan. Kalau tak ada memang jawab jam lah. Jam kita nak sebut satu-satu. Itulah kita. Dah hapuskan paraid. Tu Kamal Atatürk. Tu yang ke-8. Yang ke-9 dah cukup-cukup. Yang ke-9 dinyaringkan azan dan iqamah dengan maksud azan dinyaring sungguh-sungguh kuat. Iqamah slow untuk orang yang ada kat situ. Dia tak boleh slow-slow azan jika nak panggil orang semayang. Jika nak semayang seorang-seorang, sunat juga azan. Sunat juga. Cuma slow-slow aja. Yang ke-10 jangan ada niat lain. Azan dia tak wajib niat. Sunat je niat azan ni. Tak wajib saja aku azan kerana Allah Ta'ala, tak ada. Dia azan je. Tak apa. Cuma sunat niat. Niat nak azan. Sama istinja basuh berak. Basuh berak tak wajib niat. Basuh nak semayang. Allah lupa niat basuh berak. Tak payah. Sah. Sama juga azan. Tak niat azan pun sah. Sah. Sunat je niat. Nawaitul istinja. Sahaja aku istinja kerana Allah Ta'ala tu memang sunat. Sama juga azan, sunat niat. Tapi jika dia ada niat yang memalingkan niat dia. Contohnya, kenapa azan ni? Nak ajar orang. Tak sah niat dia. Tak sah niat sebagai panggil itulah. Azan jadilah azan sebab nak ajar orang. Jadi asalnya tak perlu niat untuk sah azan. Tapi jangan ada niat, jangan ada yang memalingkan dia. Niat lain. Jika ada niat lain, contohnya nak ajar orang. Maka azan tu tak jadilah. Maksudnya tak jadilah azan tu. Azan tu memang jadi. Cuma tak nama azan, tak dapat pahala azan dan sebagainya. Dan ataupun nak buat rakaman. Ataupun nak test suara. Rakam pakai handphone. Semua tu tak dapat pahala fadilah azan. Dapatlah pahala zikir. Mestilah dapat. Dan yang terakhir pesanan. Bila azan, bila qamat pun sama. Sebelum baca doa wasilah. Untuk kita minta Allah bagi Nabi kita satu makam mahmud, makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Tu duk baca. Dengar TV. Makam terpuji yang telah engkau janjikan. Benda apa tu? Makam terpuji. Apa? Makam mahmud. Yang mana siapa yang Nabi kata siapa yang doakan aku duduk makam mahmud, makam yang paling tinggi di akhirat nanti, makam yang paling tinggi aku akan tolong dia. Sebab aku dapat tinggi, aku boleh tolong. Ya Allah, tolong ni. Sebab Nabi akan minta pada Allah untuk tolong ni. Siapa yang doakan aku dapat makam tu. Sebenarnya Nabi memang dapat makam tu. Tapi cerdiknya Nabi nak suruh kita doa untuk Nabi dapat makam tu, sedangkan Nabi memang garanti dapat makam tu. Makam mahmud tadi. Dengan kita doa untuk Nabi dapat makam tu, maka Nabi akan doakan kita. Sebenarnya Nabi nak doakan kita, tapi kau buat kerja sikit, iaitu kau doakan aku dapat makam mahmud yang memang sebenarnya aku garanti dapat makam mahmud. Nampak sayang Nabi kat kita. Makam mahmud tu apa? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah. Wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmud. Maqaman mahmud mahmudanil ladzi wa'atah.
Itu innakala tu yang lain, tak boleh lah tambah itu makam mahmud. Minta apa, Nabi dapat makam tu, makam yang terpuji, seruan yang sempurna, makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nak buat suara macam tu. Biasa macam tu lah. Dan kalau kita tengok, Allahumma rabba hazihi da'watit tammah. Apa ada ayat kat situ? Da'watit tammah. Dakwah yang sempurna. Kita panggil seruan yang sempurna. Ayat asal adalah dakwah yang sempurna. Azan adalah dakwah yang sempurna. Bila bagi dakwah yang sempurna, siapa lagi? Setan. Sebab itulah setan sangat takut dakwah. Dia takut azan, tapi dia sebenarnya lagi takut dakwah. Sebab da'watit tammah, seruan tu, dakwah tu takut. Sebab tu kalau kita orang-orang dakwah, ada orang panggil orang dakwah. Orang tabligh datang, siapa lagi? Macam apa? Macam siapa tu? Tiga tu. Saya tak tahu, jawab sendiri ya. Tengok je, geng tu, syum, masuk, tutup pintu. Tu. Sama lah. Sebab takut dakwah tu. Sama macam tu lah. Tak tahu lah siapa. Tu lah. Wallahualam. Tunggu dulu. Kita sambung sunat ab'ad pada hari Jumaat ni. Kan? Jumaat ni mana? Kan? Jumaat ni maghrib kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah.